Jemaat Imamat bangkit berdiri. 请会众一同站立。 Kita akan segera memulai ibadah pada pagi hari ini. 我们要开始今天早上的崇拜， Mari persiapkan hati kita dengan mengambil waktu teduh 让我 sejenak. 们预备心默祷。 Puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus ya Bapa. 天父上帝，我们献上我们的感恩与赞美， Karena pada pagi hari ini sekali lagi Kau izinkan kami untuk datang beribadah di tempat ini dengan keadaan tubuh yang baik dan sehat. 今天早上我们再次与健康的身体，可以来到你圣殿里面来敬拜你。 Sungguh kami bersyukur atas segala penyertaan dan pemeliharaan-Mu atas hidup kami hari lepas hari. 我们为着你每一天的眷顾与保守献上感恩。 Saat ini mohon sucikan dan layakkan diri kami untuk datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. 这个所以求你接近我们的心怀意念，让我们配得来到你的圣所里。 Mohon kiranya Tuhan sendiri yang berkenan memimpin ibadah ini dari awal hingga akhir agar semua dapat berjalan dengan baik dan menjadi suatu rangkaian ibadah yang berkenan di hadapan-Mu. 恳求主你亲自带领我们今天早上的崇拜，讨你的喜悦。 Terima kasih ya Bapa. 天父，我们感谢你， Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. 奉靠耶稣基督的圣名感恩祷告， Amin. 阿门。 Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Engkau buat. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. 主啊，诸神之中没有可比你的，你的作为也无可比，因为你伟大，却行奇妙的事，唯独你是神。主，我的神啊，我要一心称谢你，我要荣耀你的名，直到永远。 Kita pujikan nyanyian pengagungan, kemuliaan dan hormat. 我们来唱诗无量赞美和荣光。 Kemuliaan dan hormat bagimu Rajaku. Sada puji Tuhan bersorak umatku. Hosana Raja kami, Hosana anak Daud. Utusan Allah kami, mubaraklah Engkau. 天是天尊无量主，在天颂赞主名，颂造万物与万民，在地高声响应。 虽热血命来牵住，做福众志相应。如今我终当奉献，祈祷赞美着神。路蒙高sang sarang pujian bergema. Sekarang kami puji Kau dalam terang maka Kau terima pujian yang kami naikkan Ya Raja Maha Murah Pemberi anugerah. Jemaat bersilakan duduk kembali. 群奏。
Kembali kita akan naikkan nyanyian syukur kita atas kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. 让我们再来唱一首赞美感恩的诗歌。Sungguh besar Kau Allahku, 你真伟大， Bila Kau lihat bintang gemerlapan dan sunyi guru jiwaku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku。当我想到神去远他的儿子，将是生命，我几乎不领会。住在世家，甘愿背我的重担，流血舍身，为要赦免我罪。我灵和称赞美救主我神，你真伟大，何等伟大！我灵和称赞美救主我神，你真伟大，何等伟大！ Saudara, kini tiba saatnya bagi kita masing-masing untuk mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. 我们用一段的时间在上帝面前静默。 Marilah saat ini kita mengkoreksi diri kita masing-masing akan segala dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. 让我们审查自己在每一天生活中所犯的各种罪过。 Singer akan mengiringi kita untuk masuk dalam doa. 伴唱着要为我们献诗，让我们默祷。 Kita nyanyikan bait yang kedua dengan bangkit berdiri. 请大家一起站立，我们唱第二节。 罪人的蒙恩典，你手创造之希望，赐予我的罪愆，思念不息我当受。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Bapa,
kalau kami mengingat akan seluruh kasih-Mu. 天父，若是我们想到你的大爱， Kalau kami mengingat seluruh pengorbanan lewat putra-Mu Yesus Kristus. 想到你的儿子耶稣基督的牺牲， Kalau mengingat akan curahan Roh-Mu yang kudus kepada setiap kami umat-Mu. 想到你生灵的灌注在我们每一个人身上， Siapakah kami ya Tuhan? 天父，我们是谁呢？ Karena Engkau begitu mengasihi kami. 你是怎样的爱我们？ Karena Engkau mau kami semua mendapatkan anugerah keselamatan. 你要我们每一个人领受你的救恩， Biarlah Engkau memberikan kepada kami hati yang rendah hati. 求你给我们一个谦卑的心。 Kami seharusnya tidak menjadi orang yang sombong. 我们理当不成为一个骄傲的人， Kami tidak seharusnya menjadi orang yang angkuh. 我们不成为一个高傲的人。 Kami seharusnya ya Tuhan penuh dengan kerendahan hati bersandar kepadamu. 让我们有一个谦卑的心来仰赖你， Dan selalu mau bergantung kepada Tuhan. 让我们时刻的依靠你。 Karena kami sadar bagaimana melawan dosa yang masih menggerogoti diri kami. 我们知道我们要面对这个罪恶来试探我们， Supaya ya Bapa, kami semua tidak berdosa kepadamu. 让我们不再得罪你。 Bapa, ampunilah segala kesalahan kami. 天父，求你赦免我们的亏欠， Khususnya selama seminggu yang lalu. 特别刚刚过去的这一个礼拜， Mohon belas kasihan Tuhan. 求你赐下你的怜悯， Sucikan kami dan layakkan kami Bapa. 洁净我们，让我们配得来到你面前。 Dengar doa kami. 垂听我们的祷告， Kami panjatkan dalam nama Tuhan 乃是 Yesus 奉靠 Kristus. 耶稣基督圣名。 Amin. 阿门。 Firman Tuhan berkata sebagai janji kepada kita, pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. 圣经的教导，主我们的上帝是怜悯饶恕人的，我们却违背了他。 Amin. 阿门。 Sebagai respon kita atas janji pengampunan dosa yang Tuhan telah berikan, kita pujikan KPPK nomor 62. 让我们回应上帝的应许，来唱这一首诗歌。我要唱耶和华的大慈爱，到永远我要唱，我要唱，我要唱耶和华的大慈爱，到永远我要唱耶和华的大慈爱，用我口叫人知道你的心事，你的心事，用我口叫人知道。你的心事直到永远万代，我要唱耶和华的大慈爱，到永远我要唱，我要唱，我要唱耶和华的大慈爱，到永远我要唱耶和华的大慈爱。Dengan tetap berdiri bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. 我们仍然站着，有诵读《使徒行经》， Dimulai dengan bahasa Indonesia terlebih dahulu. 用印尼文先读一遍。 Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. 使徒信经，
我信上帝全能的父，创造天地的主。我信耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由童贞女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间，第3天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而共子教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Jemaat silakan duduk. 请坐。 Firman Tuhan pada pagi hari ini akan dilayani oleh Pendeta Yohanes Aurelius. 那今天早上，约翰尼牧师在这里分享神的话。 Mari saat ini kita bersihkan hati pikiran kita pujikan menyenangkan-Mu. 让我们预备心来唱这首诗歌，好主的喜悦。 Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Kita pujikan menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu. 是你欢心，唯有这是我也是念。 Jemaat, mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Bapa, kami bersyukur kami boleh datang ke hadirat-Mu. 天父，我们感谢你，我们可以来到你面前。 Ibadah kami ya Tuhan menjadi suatu ungkapan rasa syukur dan penyembahan kami. 我们的敬拜是我们对你的感恩。 Supaya ya Tuhan kami ya sadar kami ingin sekali dipenuhi dengan firman Tuhan. 我们醒悟到需要你话语的充满， Supaya hati pikiran kami dipenuhi dengan pengertian akan jalan Tuhan. 让我们的心思意念明白你的道路， Dan kami boleh diberi kekuatan juga untuk melakukan firman-Mu. 让我们也得着能力可以遵行。 Sertailah kedua hamba-Mu Bapa. 求你，你两位仆人同在， Sertailah juga seluruh jemaat-Mu. 也与所有的信徒同在， Supaya kami boleh bersama-sama dipersatukan dalam kebenaran 让我们 firman. 都在你的话语里面合而为一。 Dengar doa kami Bapa. 垂听我们的祷告， Dalam nama Tuhan 奉 Yesus 靠耶稣 Kristus. 基督圣名， Amin. 阿门。 Kita akan membaca 2 nats Alkitab 我们要读2处的经文， di dalam Injil Lukas pasal yang kedua. 首先来看路加福音第2章 Ayat 40 dan ayat 52. 第44节和52节。
Injil Lukas pasal 2 ayat 40 demikian firman Tuhan. 路加福音第2章第40节， Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. 孩子渐渐长大，强健起来，充满智慧，又有上帝的恩在他身上。 Ayat 52. 第52节， Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. 耶稣的智慧和圣量，并上帝和人喜爱他的心，都一起增长。 Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar bersama-sama mengenai keadaan Yesus waktu menjadi manusia. 我们来学习主耶稣在世成为人的样子的情形。 Karena itu saya memberikan tema bertumbuh, berhikmat, dan dikasihi Tuhan. 所以呢，我给今天的讲题是成长有智慧，主所爱的。 Saudara, Alkitab mencatat kisah kelahiran Yesus. 圣经记载主耶稣的降生， Kemudian saat Yesus berusia 8 hari dibawa ke bait Allah untuk 后 disunat. 呢，第8天被带到圣殿里面领受割礼， Dan kemudian usia 12 tahun. 以后12岁。 Saudara, Pak, kita membaca ayat 40 dan ayat 52 itu adalah gambaran pada waktu Yesus usia 8 hari dan pada waktu Yesus usia 12 tahun. 刚才我们所读的2处经文，描述主耶稣出生以后8天以后12岁的情形。 Namun saudara, sebagian besar dari Injil, 4 Injil mencatat bagaimana pelayanan Yesus selama 3 tahunan. 那么4福音记载主耶稣大约3年半的服侍。 Nah saudara, memang kita tidak bisa mengetahui bagaimana masa kecil dari Tuhan Yesus sampai begitu detail. 我们不能很详细的知道主耶稣儿童时期的情形， Tapi Alkitab hanya mencatat oleh Injil Lukas bahwa dia bertambah besar, bertambah hikmatnya, dan penuh anugerah Tuhan serta dikasihi Tuhan. 但圣经路加福音这里说，孩子渐渐长大，强健起来，充满智慧，又有上帝的恩在他身上。 Saudara, memang di luar Alkitab ya masih ada catatan-catatan orang-orang lain yang menggambarkan mengenai Yesus yang berbeda. 那么圣经以外，还有很多的人书写耶稣当时儿童时期的情形。 Saudara, mereka mencatat mengenai masa kanak-kanak Yesus. 他们记载耶稣的童年生活。 Yang jelas, saudara, memang sekarang ini ditemukan dan beberapa kali ada gambaran-gambaran, misalnya Injil Yudas. 比如说犹大书福音，犹大福音， Ada juga Injil Thomas. 有的这个多马福音， Ada Injil Maria. 有玛利亚福音， Ada Injil Petrus. 有彼得福音， Ada Injil Barnabas. 还有巴拿巴福音， Dan bahkan ada juga Injil Yakobus. 还有雅各福音。 Saudara, tapi semua yang menyebut diri Injil-Injil tadi itu berbeda dengan 4 Injil yang kita miliki. 刚才我们所列举的这些福音书，跟圣经里面的4福音不一样。 Saudara, memang ada beberapa kelompok-kelompok mau mengatakan, oh ini kan juga bagus. 那么有很多人认为这些是有很好的书 Oh 记 ini 载， kan boleh dimasukkan ke dalam 那 Alkitab. 么也可以被列入圣经里面。 Tapi saudara, kalau kita jujur melihat perbedaannya, 那我们很详细的了解里面的不同点， maka perbedaannya sangat besar sekali. 那么我们会发现有很大的不一样。 Dan memang di dalam sejarah gereja, Injil-Injil yang lain ini pernah beredar dan ditolak oleh gereja mula-mula. 那初期的教会发现这些
福音书的流传，那么被教会所拒绝。 Saudara kalau membaca surat Galatia, Paulus pernah mengatakan kalau ada orang yang memberitakan Injil lain, bahkan malaikat, terkutuklah dia. 保罗在加拉太书里面也说，若有人传福音跟我们所传的不一样，虽然是天使，也被当作主的。 Saudara, jangan sampai rasa penasaran kita membuat kita tidak lagi mau konsentrasi, mau mengakui hanya 4 Injil yang sejati. 那我们不要因为有一个好奇心，那么我们就所有的接受。 我们仍然坚定圣经里面的4福音是最经典的。 Jangan berpikir, wah kalau cuma hanya nerima 4 Injil, ini berarti kita ini orang Kristen yang kolot. 那么你不要想，我们只接受这个4福音，我们是固执的基督徒。 Masa Injil yang lain tidak mau diterima? 为什么不接受其他的福音书呢？ Saudara, kalau Injil yang lain ternyata mengatakan Yesus itu berdosa, bagaimana saudara dan saya? 那若是其他的福音书，他们说耶稣也犯罪，那我们能够接受吗？ Kalau Injil yang lain mengatakan Yesus yang berbuat macam-macam, bagaimana kita akan menerimanya? 若是其他的福音书记载耶稣有其他的怪怪的这个行为，那我们怎么办呢？ Karena Injil yang lain itu saudara menuliskan namanya itu bersifat penyamaran. 那么其他的福音书，他们是含糊的来记载。 Mereka memakai nama rasul-rasul, nama yang terkenal untuk apa? Supaya tulisannya diakui sebagai Injil yang 假 sejati. 借当时出名的使徒的名字，好让他们所写的书可以被接纳。 Kita bersyukur dengan para rasul. 那我们也感谢上帝有这些使徒们， Kita bersyukur dengan para bapak gereja. 我们为初期教会的这教父们感谢上帝。 Karena di dalam pertolongan Roh Kudus mereka punya kepekaan untuk tahu ini bukan Injil yang sejati. 因为靠着圣灵的帮助，他们有敏锐感，能够分别什么是真正的福音书。 Seperti perkataan dari Rasul Yohanes di dalam surat 1 Yohanes. 就好像使徒约翰在约翰一书里面所说的， Bahwa Tuhan memberikan rohnya supaya saudara dan saya bisa mampu membedakan antara roh dari Tuhan dengan roh yang lain. 上帝把圣灵赐给我们，让我们可以分别上帝来的灵跟其他的灵不一样。 Karena itu saudara, kita terima apa yang dicatat oleh Injil Lukas. 所以呢，我们接受路加福音里面所记载的， Walaupun cuma singkat sekali. 虽然怎么一句话短短的 Tidak apa. 也无所谓。 Pada waktu umur 8 hari Tuhan Yesus dibawa ke bait Allah disunat. 他出生8天以后被带到圣殿接受割礼。 Pada usia 12 tahun Yesus dibawa ke bait Allah untuk menjadi bar mitzvah. 那么12岁的时候，父母带他到圣殿里面去学习。 Bar mitzvah itu menjadi anak Taurat. 那就是说被接受成为律法之子。 Jadi sudah 2 catatan ini sudah cukup bagi kita. 那么这2个记载对我们说已经是够了。 Bagaimana kita memahami pertumbuhan hikmat dan Yesus yang dikasihi Tuhan itu? 我们怎样来了解主耶稣的成长和智慧，蒙上帝所悦纳？ Saudara, yang pertama, 头一样， jelas Injil Lukas mencatat Yesus punya pertumbuhan fisik dan mental yang baik. 那么主耶稣有健康的身体和心灵的成长。 Memang saudara, Yesus dilahirkan, dibesarkan oleh keluarga yang tanda petik kurang mampu. 是主耶稣出生在这个所谓贫穷的家庭里面成长。 Terbukti pada waktu disunat hari ke-8, Yusuf dan Maria hanya mempersembahkan burung tekukur, burung merpati. 当他被带到圣殿接受割礼的时候，约瑟和玛利亚只带一对的鸽子斑鸠。 Ayat 24. 第24节， Sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. 那就是说，
这里只记载他带了一对的鸽子。 Ini menunjukkan bahwa Yesus dilahirkan di keluarga yang kurang mampu. 说明耶稣降生在一个贫穷的家庭里面。 Namun bukan berarti saudara seolah-olah karena kurang mampu maka keadaan fisik dan mentalnya Tuhan Yesus itu terpengaruh. 但不因为他在贫穷的家庭里面就影响了他身体上的健康。 Seringkali teori-teori yang ada di dunia 世界上的理论 bahwa kalau orang-orang miskin, orang-orang kurang mampu, pasti fisiknya banyak kelemahan dan mentalnya itu kurang. 他们讲论那些贫穷的人身体软弱，心灵也不够健康。 Maka kalau yang di tengah-tengah kemiskinan mereka berteori seolah-olah banyak orang jahat. 那么他们认为这些贫穷的人会出现很多这个凶恶的人 Banyak pencurian. 有许多偷盗的。 Apakah itu benar, saudara? 难道这是正确吗？ Sekarang terbukti justru banyak orang kaya menjadi pencuri, bukan? 今天我们可以证实那些富有的人，很多他们做盗贼； Konglomerat menjadi manipulasi saham. 那些有钱的人，他们反而乱弄了这个经济。 Orang-orang tertentu memanipulasi keuangan pajak. 他们在这个征税的事情上逃税。 Saudara, apakah hanya orang miskin yang melakukan kejahatan? 难道只有贫穷的人他们行凶？ Saudara, semua orang dalam catatan Alkitab, semua orang telah berdosa. 圣经告诉我们，所有的人都犯了罪， Tidak peduli itu orang miskin ataupun orang kaya. 不管你是贫穷人、富有的人， Dosa bisa dilakukan oleh semua orang. 每一个人都可能会犯罪。 Saudara, karena itulah Yesus dinyatakan di sini oleh penulis Injil Lukas. 那么路加记载耶稣的成长。 Kalau saudara dan saya tahu, Lukas itu seorang dokter. 那么路加是一个医生， Pada waktu dia mau menulis Injil maupun kisah para rasul, dia mengatakan dia menyelidiki dengan seksama. 当他要写路加福音和使徒行传的时候，他一开头就说已经详细的考察， Dia betul-betul mendengar semua berita dengan baik. 他很仔细的接受所有人的讲论， Dia tidak mau sembarangan menulis. 他不愿意随随便便的记载， Sehingga tulisannya ini bisa 以至于 dipertanggungjawabkan. 他所写的可以负责任。 Kan itulah kemudian apalagi sebagai seorang tabib. 那么他身为一个医生， Maka disebutkan Yesus bertambah besar, menjadi kuat dan penuh hikmat. 主耶稣渐渐长大，身体健康，充满智慧。 Jelas ini adalah kondisi fisik dan mental yang baik. 这是一个健康的成长过程， Apalagi disebut dengan oleh kasih karunia Allah. 而且充满上帝的恩爱。 Saudara, orang yang mungkin kita katakan dilahirkan di keluarga yang kurang mampu. 那可能我们会看那些在贫穷家里出生的孩子， Apakah semuanya menjadi buruk? 是否所有的都是不好呢？ Apakah semua mentalnya menjadi jelek? 是否他们的心灵都不好吗？ Tidak, saudara. 不是的， Ada, saudara, oleh karena kasih karunia Allah, oleh karena pertolongan Tuhan, orang-orang yang dilahirkan di keluarga kurang mampu itu punya kondisi fisik yang baik. 总是蒙上帝的恩爱，就算出生在贫穷的家庭里面，他们都有健康的身体。 Kita tidak boleh mengeneralisir. 那我们不能一概而论。 Saudara, apalagi Yesus ketika mau menuju ke jalan salib. 当主耶稣要通往十字架的道路上， Di sini seolah-olah Lukas ingin menyatakan Yesus secara fisik siap menghadapi penderitaan. 那么路加的记载说明主耶稣已经准备好了，有足够的体力， Fisiknya maupun mentalnya dia siap untuk menghadapi jalan salib. 他的体力、他的精神，他足够能够通往十字架的道路。 Saudara, karena itu kalau saudara melihat film The Passion, 若是我们看一部电影《The Passion》， film itu menggambarkan bahwa Yesus secara fisik siap
menghadapi jalan salib. 那我们可以看到主耶稣有足够的能力预备好走上十字架的道路。 Ada beberapa film tentang Yesus juga. 当然还有其他有关耶稣生平的电影。 Saya tidak mau sebutkan judulnya. 我不愿意讲出它的题目。 Tapi di situ digambarkan Yesusnya itu kurus. 那影片里面描述主耶稣的身材非常的瘦弱。 Saya tidak tahu dalam film itu kenapa digambarkan pemeran Yesusnya itu badannya kurus. 那我不知道为什么他们所找的这个原因是怎样子的。 Apakah karena mengikuti surat Nabi Yesaya? 是否因为顺着这个以赛亚的记载， Dia menderita, 他受苦， melihat wajahnya, melihat seluruh buruk rupanya, seolah-olah itu menggambarkan Yesus yang begitu sangat kasihan sekali. 看他的形象是怎么的瘦弱，那么非常的可怜。 Menurut saya saudara, itu kelihatannya agak keliru. 那么我认为这样的描述不太正确。 Kalau Yesaya menggambarkan rupanya pun tidak dipandang oleh orang. 那么以赛亚记载说，他无家型美容， Begitu buruk rupanya. 他很难看， Itu bukan berarti kondisi fisik Yesus itu tidak baik. 并不说是耶稣的身体不好， Tapi itu menggambarkan penyiksaan itu begitu dahsyat atas Yesus. 这乃是形容对耶稣的这个惨重的一个刑罚。 Karena itu film The Passion itu sangat bagus sekali menggambarkannya. 那我认为 The Patient 所描述的更好。 Nah, Injil Lukas mencatat dengan sangat jelas. 那么路加福音记载的非常清楚， Kondisi fisik dan mental Yesus betul-betul luar biasa. 主耶稣的体质还有精神呢非常好。 Bahkan usia 12 tahun, Yesus bisa berdiskusi dengan para alim ulama. 那么12岁的时候，已经在圣殿里面和这些祭司、文士等等，他们讨论。 Bahkan Yesus saudara selalu menaati orang tuanya. 那么主耶稣呢，也顺服父母。 Dia diasuh oleh orang tuanya. 那么他被这个约瑟、玛利亚所关照抚养。 Jadi saudara kondisi fisik Yesus oke. 那么耶稣的身体状况良好， Mentalnya pun oke. 他的精神也良好。 Saudara, walaupun lahir di keluarga yang kurang mampu, 虽然出生在一个贫苦的家庭里面， bukan berarti fisik dan mental Yesus menjadi tidak karuan. 并没有说到他的身体健康还有精神各方面都不好。 Saudara, seringkali orang menggambarkan kalau keluarga kurang mampu itu pasti pergaulannya jelek. 那很多人认为，在贫穷家庭里面成长的孩子，他们的交友交往也不好。 Saudara, kita tidak boleh menyimpulkan begitu. 我们不能这样的结论。 Ada orang-orang di keluarga kurang mampu, tapi mereka memiliki mental yang baik. 然后有一些青少年虽然家境不好，但是呢，他们的精神生活非常好。 Mereka tetap punya sopan santun, mereka punya etika. 他们有礼貌，有道德。 Saudara, kalau kita melihat gambaran apa yang dikatakan oleh Alkitab ini, 那么我们看圣经所记载的， kita sungguh bersyukur. 我们要感谢上帝。 Saudara, ada sebuah pengalaman dari seseorang. 有一个人有这样的经历， Saudara, ini di barat. 这是在西方国家， Satu keluarga saudara pergi berlibur. 他们整个家庭到外面去旅游， Dan mereka meminta temannya untuk menjaga rumahnya dan merawat rumahnya. 他要求一个朋友帮助来照料他留下的家。 Orang ini memiliki rumah yang bagus. 他有很好的家， Halamannya ditanami bunga-bungaan yang indah. 那么花园种植了很多美丽的花。 Salah satu yang digemari adalah tanaman mawar. 那么他们最喜欢的是玫瑰花。 Saudara, dia baru saja menanam tanaman mawar yang bermacam-macam itu. 他种植了各种各样的玫瑰花。
Dia harap temannya bisa merawatnya, menyiraminya setiap hari sehingga bisa bertumbuh dengan 他 baik. 盼望他的朋友可以帮助他去照料这些玫瑰花。 Saudara, temannya ini melakukannya dengan baik. 那么他的朋友也做得很好， Tapi saudara, karena tidak dibekali pengetahuan yang baik mengenai tanaman, 但是因为他对这个种这花没有足够的知识， temannya ini menyirami setiap hari, siram saja. 所以每一天浇水。 Dia pikir di sekeliling mawar itu tumbuh tumbuhan yang lain. 那么他发现这个玫瑰花周边也生长其他的植物， Dia pikir mungkin itu tanaman mawarnya akan bertumbuh lebat. 他认为这个玫瑰花会开得茂盛， Ternyata tidak, saudara. 结果不是这样。 Ternyata yang tumbuh itu adalah ilalang. 那么而是其他的荆棘。 Ya, ilalang bertumbuh lebih cepat daripada tanaman 那 mawar. 么这个荆棘呢，比玫瑰花成长得更快。 Maka saudara, ketika temannya pemiliknya itu pulang, 当这个主人旅游回来， dia kaget sekali. 他吓了一跳。 Kenapa mawarnya tenggelam di antara ilalang semak-semak itu? 为什么我的玫瑰花却全附在这个荆棘当中？ Ternyata saudara, temannya tidak tahu bahwa itu adalah benih-benih ilalang. 朋友不知道那是荆棘的种子， Sehingga dia tidak tahu, tidak mencabut benih-benih yang tumbuh itu. 以至于他没有去把这个荆棘的树木把它拆走。 Sehingga saudara, tanaman liar itu bertumbuh lebih cepat dan akhirnya menutup tanaman mawar yang 以 ada. 至于这个荆棘比玫瑰花长得更快，遮盖了玫瑰花。 Saudara, mari kita pikirkan baik-baik pengalaman ini. 那我们思想这个经历， Saudara, kebiasaan-kebiasaan buruk seringkali tumbuh lebih cepat daripada kebiasaan baik. 很多时候坏的习惯比好的习惯成长得更快。 Saudara, Alkitab mengatakan, Rasul Paulus dalam surat Korintus, bahwa pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. 保罗在哥林多书信里面说，滥交朋友是会败坏我们自己。 Saudara, semua tumbuh-tumbuhan yang baik 一切好的植物 membutuhkan perawatan dan ketelatenan. 需要很仔细的灌注去照料。 Salah satu ketelatenan dan perawatan itu adalah benih-benih yang buruk harus dicabut supaya tidak menutup benih yang baik. 其中一个呢，就是要把坏的这个种子除掉，要不然它会遮盖掩盖这些好的种子。 Psikolog Amerika William James pernah berkata demikian. 美国一个心理学家 James 怎么说？ Saudara, kita seringkali melakukan perbuatan-perbuatan hanya sebentar. 那我们常常做事情呢，就是一下子一下子， Tapi itu terus berulang-ulang. 那么不断的重复， Dan akhirnya itu menjadi kebiasaan di dalam diri 那么 kita. 以后呢就成为一种习惯。 Dan ini akhirnya akan memintal sebuah mental yang tidak baik di dalam diri 以 kita. 后呢就形成于我们一个不健康的这个思念。 Dan akhirnya kita tidak bisa mengubahnya lagi. 以后呢我们就不能去改变它。 Samuel Johnson juga pernah mengatakan demikian. Samuel Johnson 也曾经这么说。 Rantai kebiasaan pada umumnya terlalu kecil. 普通的习惯看起来是小事， Terlalu kecil untuk dirasakan. 那么我们很少或者很难去琢磨它。 Sampai akhirnya menjadi terlalu kuat untuk dipatahkan. 那以后呢，就成为一个很大的力量，那我们很难去折断它。 Saudara, mari kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk dalam hidup kita. 让我们除掉生活上小小的不好的习惯。 Saya bersyukur Tuhan Yesus Kristus dididik oleh orang tua yang betul-betul memperhatikan firman Tuhan. 感谢上帝，主耶稣在一个非常谨慎的家庭里面培育他成长。
Sehingga fisik dan mental Tuhan Yesus Kristus betul-betul secara kemanusiaan dipersiapkan dengan baik. 以至于主耶稣的圣量和智慧，按照人的看法，他已经被培养得很好。 Saudara yang dikasih oleh 各位 Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， kita ini manusia berdosa. 我们是一个罪人， Kita ini memang berasal dari Adam dan Hawa yang berdosa. 那我们是亚当和夏娃这个罪人的后裔， Saudara, kita ini semua bisa berbuat dosa. 我们都能够犯罪。 Saudara, sedangkan Tuhan Yesus Kristus ketika dilahirkan menjadi manusia dalam benih yang suci oleh karena Roh Kudus di dalamnya. 主耶稣是因为圣灵感应，所以呢，他的出生是圣洁的。 Tetapi dia pun saudara betul-betul waspada. Dia pun betul-betul waspada supaya dia tidak berdosa. 所以他仍然也过着一个谨慎的生活，以至于他不犯罪。 Sebab itulah saudara, orang tuanya pun dipersiapkan oleh Tuhan. 所以上帝也预备了他肉身的父母， Menaati firman Tuhan. 顺从上帝的话。 Usia 8 hari sudah dibawa ke bait Allah. 8岁的时候被带到圣殿里面受割礼， Disunatkan. 受割礼， Menunjukkan bahwa Yesus taat kepada hukum Taurat. 说明主耶稣他遵守律法的要求。 Usia 12 tahun dibawa ke bait Allah. 12岁的时候被带到圣殿里面， Banyak penafsir mengatakan dia itu Yesus dibawa usia 12 tahun menjadi anak Taurat. 成为律法之子。 Untuk menyatakan bahwa dari kecil dia sudah dididik dalam ajaran-ajaran Taurat. 他从小呢，他就接受律法的教导， Sehingga usia 12 tahun dia pantas disebut sebagai anak Taurat. 所以12岁的时候，他配得成为律法之子。 Bahkan Lukas mencatat dia berdiskusi dengan pemimpin agama. 那么路加记载，他跟圣殿里面的文士长老们谈论， Disebutkan mereka takjub dengan pengetahuannya. 他们对耶稣的知识感觉到惊奇。 Saudara, kalau saudara tahu bagaimana orang Yahudi mendidik anak-anak mereka. 可是你们知道犹太人怎样教养他们的孩子？ Sekarang saudara bisa lihat di internet. 你们可以在网络上找到。 Bagaimana orang-orang Yahudi sampai sekarang pun mendidik anak-anak 直到 mereka. 今天，他们也是非常严谨的教导他们的 Tentu 儿 yang 女。 sungguh-sungguh setia kepada firman Tuhan. 他们忠于上帝的话， Salah satu yang menjadi pendidikan adalah etika-etika di 他 dalamnya. 们强调这个道德伦理的生活。 Saudara-saudara yang dikasih oleh 各 Tuhan. 位亲爱的弟兄姐妹， Karena itu walaupun kurang mampu, 虽然他们生活贫苦， tapi bukan berarti Yesus tidak punya etika. 但并不说明耶稣没有道德伦理， Bukan berarti mentalnya menjadi rusak, tidak. 不表明他的这个精神生活败坏， Tapi dia terus dilatih dengan baik. 不断的被操练。 Yang kedua, 第二样， pertumbuhan jiwa dan rohani. 他的心灵状况。 Kita bersyukur karena kedua orang tua Tuhan Yesus juga dipersiapkan oleh Tuhan. 我们也感谢上帝预备了肉身的父母， Lewat anugerah Tuhan, 靠着神的恩典， mereka mengikuti bimbingan tangan Tuhan. 他们顺着上帝的带领。 Kalau mereka tidak tahu, tiba-tiba berbicara dalam mimpi kepada Yusuf. 那么，他们这个圣灵向约瑟说话， Bahwa anak itu lari ke Mesir. 带你的孩子逃往埃及地， Karena Herodes mau membunuh anak 因为 itu. 希律王要除掉这个婴孩。 Memang itu karena di luar pengetahuan dari Yusuf. 这是约瑟所不知道的事情。 Ada hal-hal tertentu kalau terpaksa Tuhan harus berbicara secara 那么 langsung. 有时候呢，需要的话，上帝就借着梦中向他们说话。 Tetapi ada Alkitab, 那个时候有圣灵、圣 ada 经， firman Tuhan. 有神的话。 Ingat usia 8 hari anak laki-laki harus disunat ke bait Allah. 按照律法的记载，8岁的婴孩必须带到圣殿里面受割礼。 Ingat usia 12 tahun anak-anak dibawa ke
bait suci, menjadi anak Taurat. 那12岁的时候带到圣殿里面，成为律法之子， Menggambarkan bahwa orang tuanya telah melakukan kewajibannya dengan baik. 说明这个做父母的他尽了他们的责任。 Saudara, orang tua bagaimanapun juga harus mendidik anaknya dengan baik. 那么做父母的理当好好教导孩子们。 Kalau orang tua sudah melakukannya dengan bertanggung jawab. 若是父母已经负责任的做， Tapi ketika anak itu besar, misalnya saja menjadi rusak. 那孩子成长以后长大了变坏了。 Yang penting orang tuanya sudah melakukan yang terbaik. 那我们看到父母已经尽了他们的本分。 Tapi kalau dari kecil orang tuanya tidak melakukan pendidikan dengan baik, 若是这个父母从小没有好好的教导， akhirnya sudah besar anak itu menjadi tidak karuan. 那么长大以后孩子变坏了， Orang tuanya harus ikut bertanggung 那 jawab. 么做父母的理当负责任。 Saudara yang dikasih 各 Tuhan, 位亲爱的弟兄姐妹， Yusuf dan Maria telah mengerjakan bagiannya. 约瑟和玛利亚已经做了他分内的事， Dan tentu semua bergantung pada anugerah 当 Tuhan. 然这一切都靠着神的恩典。 Kita lihat saudara pertumbuhan jiwa dan rohani Yesus luar biasa 那我 sekali. 们看到主耶稣他的心灵成长， Dia berdiskusi dengan para ahli agama 他 di 可 Bait 以 Allah. 跟圣殿里面的文士、祭司、长老谈论圣经。 Saudara jangan berpikir Yesus ini walaupun 12 tahun kok hebat sekali, ini pasti keilahiannya. 你不要说耶稣怎么厉害，是他的神性。 Saudara, kalau kita semua kaitkan kepada keilahian Yesus, berarti kemanusiaan Yesus itu bohong-bohongan. 那么，若是我们全部都重点看在他的神性上，那么他的人性在哪里呢？ Saudara, kemanusiaan Yesus itu real, nyata. 耶稣的人性也是完全的。 Karena itu ada Injil Gnostik, saudara. 有这个智慧的福音书。 Injil Gnostik mengatakan, saudara, bahwa Yesus itu pura-pura jadi manusia. 他们记载耶稣是假冒的做人， Hanya kelihatan seperti 好 manusia. 像是人。 Tapi ketika mau disalibkan, 当他要被钉十字架的时候， bukan Yesus yang disalibkan. 不是耶稣被钉死， Dia rubah wajah dirinya dengan wajah Yudas, lalu Yudas dirubah jadi wajah Yesus. 那么他改变成为犹大的面孔，那是犹大被钉死。 Itu ada juga di tulisan-tulisan yang lain. 那么在其他的书上也有这样的记 Itu 载。 terpengaruh oleh ajaran Gnostik. 那么这是受这个智慧派的影响， Karena mereka beranggapan darah daging ini dosa. 因为他们认为我们的肉身是罪的身体， Darah daging ini tidak baik, jahat. 这个肉身是不好的。 Saudara yang dikasih oleh 各 Tuhan. 位亲爱的弟兄姐妹， Jelas Alkitab mencatat bahwa kemanusiaan Yesus itu real. 圣经记载耶稣的人性是实在的。 Sehingga pada waktu usia 12 tahun, 当他12岁的时候， Yesus berdiskusi dengan para ahli agama. 若是耶稣跟这些宗教领袖们谈论， Yesus tidak menggunakan keilahiannya. 他根本就没有用他的神性。 Kalau Yesus tahu pikiran ahli Taurat, pikiran orang-orang Farisi, 若是他知道这些文士、法利赛人的思想， nah itu keilahian Yesus. 那是他的神性。 Ya, kalau Yesus tahu siapa itu Nathanael, oh aku tahu engkau ada di pohon. Nah itu dia menggunakan keilahiannya. 就如他发现这个拿但业在树下这是他的神性觉悟。 Tetapi ketika Yesus menuliskan kata-kata di tanah, 当主耶稣在地上写字的时候， ketika Yesus belajar Taurat, 当他学习律法的时候， ketika Yesus membaca kitab Yesaya, 当他读以赛亚书， itu semua kemanusiaan Yesus. 这完全是他的人性表现。
Saudara yang dikasih oleh 各位 Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Karena itu kita ini harus berhati-hati dalam memahami Alkitab. 所以呢，我们要非常谨慎的了解圣经的教 Dan 导， sekaligus kita harus mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Alkitab selama ini. 那我们要跟随圣经给我们的教导。 Kejiwaan dan kerohanian yang sehat 它有健康的灵魂，还有心灵， ditunjukkan dengan oleh Yesus dengan tetap hidup dalam asuhan orang tuanya. 他仍然在父母的教养之下成长。 Walaupun pada waktu usia 12 tahun ini orang tuanya mendengar kata-kata Yesus yang sangat luar biasa. 那么父母亲听到主耶稣12岁所讲的话， Anakku, kenapa kamu menyusahkan orang tuamu? 我的儿子，你为什么使我们忧伤呢？ Kita sudah cari-cari di 我 mana-mana. 们已经找了你几天， Lalu Yesus mengeluarkan kata-kata yang luar biasa. 耶稣怎么回答呢？ Tidakkah engkau tahu bahwa aku harus ada di rumah Bapakku? 岂不知我当以父的事为念吗？ Kata-kata yang luar biasa. 这是个非常的话语。 Di situ ada suatu kesadaran yang mulai muncul, tanda petik. 那个时候，他身上已经有醒悟， Hubungan antara Yesus dengan Allah Bapa 他跟天父上帝的关系， di dalam kemanusiaannya. 在他的人性里面，他觉悟到。 Saudara, tetapi walaupun itu dinyatakan oleh Yesus, 虽然这是耶稣所说的话， tapi kemudian kedua orang tuanya ingin membawa Yesus pulang kembali ke Nazaret. 那父母亲仍然要把他带回拿撒勒去。 Yesus taat. 耶稣也顺从， Yesus tidak ngomong, sudah selesai, aku sudah cukup dewasa. 耶稣没有回答说：“我够了，我已经成长了。 Tidak, saudara. 没有， Yesus tetap taat. 耶稣仍然顺服， Sampai pada waktunya dia akan keluar. 直到所定的时间他出来。 Kalau saudara membaca Injil juga dengan teliti, 可是我们仔细的查考福音书， Yesus tidak sembarangan. 耶稣不是随随便便的。 Pada awal-awal pelayanan, 他开始服侍的时候， saudara baca itu di Injil Yohanes pasal yang ke-7. 我们看约翰福音第7章， Saudara-saudara Yesus, 耶稣的弟弟们， kalau kamu mau jadi terkenal, sana ke Yerusalem. 你要出名吧，你就上耶路撒冷去吧。 Orang kalau mau terkenal bukan di kota kecil Nazaret. 你要出名不是在小的城市像拿撒勒这样， Orang mau terkenal harus di kota besar, harus di pusat agama Yahudi ke Yerusalem. 你要出名你就到耶路撒冷犹太人的宗教中心吧。 Disebutkan di situ saudara-saudaranya sendiri juga tidak percaya kepada 那里 Yesus. 记载耶稣的弟弟们都不相信耶稣， Karena Yesus sudah mulai membuat mujizat. 因为耶稣已经开始行神 Mujizat 迹。 pertama adalah air menjadi anggur Hai, dalam saudara-saudara. perjamuan kawin di Kana. 那么约翰福音第2章里面记载这个迦南的婚姻水变酒， Mulai ada mujizat-mujizat. 开始行神迹了。 Kalau mau buat mujizat, 要行神迹， kalau mau terkenal, 要出名， jangan di sini, 不要在这里， jangan di desa. 不要在乡村里， Pergi ke Yerusalem, 你去耶路撒冷吧， pergi ke pusat ibadah, 到那边敬拜的中心吧， pergi ke kota besar. 到大城市去。 Tapi Yesus menaati mereka? 耶稣顺服他们吗？ Tidak. 没有。 Yesus mengerti waktunya, kapan dia harus pergi, kapan dia harus diam. 他知道什么时候他应当离开，应当去什么地方， Karena dia punya pertumbuhan jiwa dan rohani yang bagus. 因为他有健康的心灵成长， Jiwa dan kerohanian terus dikontrol, terkontrol dengan baik sesuai kehendak Tuhan. 他的心灵有很好的管制，好像上帝所要的， Karena belum waktunya, 因为时候还没有到， belum saatnya, 时候还没有到， belum saatnya. 时候还没有到。 Karena dia selalu berdoa kepada Bapa di surga. 他不断的向天父祷告， Sehingga dia tidak mau sembarangan melakukan perbuatan-perbuatannya. 以至于他不是随随便便行事的。
Inilah yang namanya orang yang berintegritas. 这是一个正直的人的一个表现。 Sehingga apa saja yang dilakukan oleh Yesus tidak ada sedikit pun kesalahan. 以至于主耶稣所做的任何一件事情都没有错误。 Karena itu kalau kita membaca 4 Injil, kita melihat kesempurnaan Yesus. 我们读四福音，我们可以看到主耶稣的完全， Ini tidak ada di tempat yang lain. 在别地方是找不到的， Ini tidak ada di kepercayaan yang lain. 也在其他的信仰上没有的， Ini hanya ada di dalam Alkitab. 唯有在圣经里面。 Yesus adalah orang yang berintegritas. 耶稣是一个完全正直的人。 Karena itu saudara, seorang penulis bernama William Davis 一个作者 William Davis mengatakan bahwa ada perbedaan besar antara reputasi dan integritas. 那么在这个成就和正直这两件事情上有很大的分别。 Saudara, seringkali kita ingin reputasi. 我们喜欢有个成就， Reputasi itu apa? 成就是什么呢？ Pengen terkenal. 我们成为一个出名的人， Mungkin pengen punya pengikut. 有很多个跟随的人， Mungkin pengen punya banyak 有 teman. 很多的朋友， Mungkin bisa pengen cepat kaya. 很快的发财， Mungkin juga pengen punya banyak gelar. 有很多的学位， Itu reputasi. 这是一个成就。 Tapi beda dengan 但是 integritas. 呢，跟政治整权是不一样的， Karena integritas berkenaan dengan karakter 因为这 seseorang. 个政治跟我们的个性有很大的关系。 Saudara, reputasi itu foto. 那么成就是一个照片， Wisuda. 你参加毕业礼， Wisuda S1, S2, S3. 那你拿到了很多的学位， Nah, ketika difoto, klik. 当拍了一个照， Jadi, 成了， bikin figura 然后你给它放在金框里面， besar-besar. 做得很大， Pasang di rumah. 放在家里， Itu reputasi. 这是一个成就。 Tapi karakter itu adalah wajah. 那品格是你真实的面孔， Karakter itu adalah penampilan. 是你的表现， Keseluruhan dari orang tersebut. 那是哪个的完整。 Reputasi itu datang dari luar. 那么这个成就是从外面来的， Tapi karakter integritas itu tumbuh dari dalam. 而品格是从你内在的生命流露出来。 Yang dari dalam itulah yang membentuk seluruh tampilan dirinya. 那么从里面出来的呢，表现你整个的人格。 Tapi reputasi bukan. 成就不是这样。 Maaf ya, saudara pengen tampil cantik dan ganteng. 你愿意漂亮美丽的表现， Maka kita semua didandanin. 所以呢，我们要打扮， Rambutnya digunting bagus-bagus. 头发剪得好， Alisnya diperbaiki dengan baik. 修理好你的眉毛， Oh, kelihatan ganteng, kelihatan cantik. 你看起来非常的漂亮，非常的美丽， Itu reputasi. 这是成就。 Tapi sebentar lagi saudara hilang semuanya. 但不久呢，这完全都消失。 Itu Alkitab mengatakan berbeda. 圣经不同的讲论。 Wanita yang cantik itu bukan dengan dandanan, itu kata Petrus. 彼得说什么呢？妇女的美丽不是外面的装饰， Tetapi dari karakter, kelemah lembutan, karakter yang keluar dari dalam oleh karena mengasihi Tuhan. 那是从心灵里面的流露，因为爱上帝的表现。 Reputasi adalah apa yang kita miliki. 那么成就呢，是你所拥有的。 Integritas karakter adalah di mana saudara berada dan di mana pergaulan saudara, itulah integritas 那 karakter. 么真则整全是你跟别人交往的时候的一个表现。 Reputasi itu cuma sesaat. 那么成就是暂时的， Integritas karakter itu seumur hidup. 那么你的正则整全是一生的。 Reputasi bisa dipelajari 1 jam saja. 那么这个成就你可以短时间的学会。 Integritas karakter itu tidak mungkin dipelajari hanya dalam 1 tahun. 那么你的
整全正直的这个个性，不能说1年就可以学好的， Itu seumur hidup. 那是一生要学习的。 Reputasi itu tumbuh seperti jamur. 那么成就就好像蘑菇这样的很快的成长。 Sekarang saudara bisa lihat itu, ya. Waduh, namanya punya uang cukup banyak ya. 他很有钱， Ataupun juga mengandalkan banyak orang. 他靠了很多人， Maka orang buat toko itu franchise, tumbuh seperti jamur. 所以呢，他很快的开这个连锁店，在各地方发展。 Tapi kalau integritas karakter itu sifatnya abadi. 那么个性的正直是永恒的。 Reputasi membuat saudara kaya atau miskin. 那么你的成就使你成为一个富有或者是贫穷的人， Tapi integritas karakter bisa membuat Anda bahagia atau menderita. 但是呢，这个正直整全的个性，让你幸福或者是让你痛苦。 Jadi reputasi itu cuma hasilnya 2. 那么成就有2个结果， Kaya atau miskin. 你是一个富有的人或者是贫穷的人， Tapi kalau integritas, 但正直呢 bahagia 是一个幸福 atau menderita. 或者是痛苦。 Ada orang-orang yang bahagia walaupun kelihatan miskin. 那有很多人看起来很贫穷，但是他有个幸福的生活。 Ada orang-orang yang kelihatannya bahagia walaupun kurang kekayaannya. 虽然他在欠缺当中，他仍然可以有幸福的生活。 Tapi ada orang yang begitu menderita sekalipun dia kaya. 有很多人虽然富有，但是非常的痛苦。 Reputasi itu sudah nanti adanya di mana? Yang tertulis di batu nisan. 那么你的成就呢，被写在这个墓碑里。 Memang di batu nisan kadang-kala orang menulis mengenai orang tersebut yang meninggal. 那么在墓碑上写上这个死去了的人的情形。 Tapi integritas atau karakter adalah 但是呢，你的品格呢， Tuhan mengakui saudara dan saya. 是上帝是否承认你？ Orang yang bereputasi kalau tidak diakui oleh Tuhan, dia cuma hanya ditulis di batu nisan. 你虽然有成就，若上帝不承认，只写在墓碑上。 Nanti batu nisannya itu pun bisa retak-retak dan akhirnya dihancurkan. 那这个墓碑呢，最后呢也会朽坏。 Tapi integritas karakter, Tuhan menerima kita mendapatkan seluruh kenikmatan bersama Tuhan. 但你的品格，上帝承认要到永恒里。 Kenapa? 接纳为什么呢？ Karena jiwa rohani 因为我们的心灵 dan mempengaruhi mental kita 要影响我们的精神， menjadi anak Tuhan yang diperkenan Tuhan. 成为上帝所喜悦的儿女。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Bapa, berkatilah kebenaran firman-Mu 天父，求你赐福我们所默想的信息， supaya kami memahami dengan sungguh-sungguh. 让我们真正的明白。 Bersyukur untuk Tuhan Yesus Kristus yang telah kami renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. 感谢上帝，我们今天早上可以默想主耶稣的童年生活， Dari kecil sampai usia 12 tahun. 从出生一直到12岁， Bagaimana dicatat bertumbuh, berhikmat dan dikasihi Tuhan. 他可以健康的成长，有智慧，蒙上帝的喜悦。 Oleh karena pertumbuhan fisiknya, pertumbuhan mentalnya, jiwanya, rohaninya, 因为他的肉体生活、精神、灵命， semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. 所有的都合乎你的旨意。 Kami sadar Tuhan, kami sangat banyak kelemahan. 我们承认我们有很多的软弱， Kami sadar kami tidak mungkin
meneladani Yesus sampai 100%. 我们承认我们不能够完完全全的效法主耶稣， Tapi Tuhan tolonglah kami. 让我们恳求你帮助我们， Beri kami kekuatan. 给我们力量， Beri kami komitmen 给我们一个信志， meneladani Yesus. 让我们效法主耶稣。 Walaupun kami kadangkala jatuh, 虽然有时候我们会软弱跌 tapi 倒， Tuhan angkat kami kembali. 主啊，求你扶持我们， Beri kami kerelaan untuk dibentuk oleh 给 Tuhan. 我们一个甘愿的心被你所塑造。 Sehingga walaupun pembentukan itu terasa sakit, 虽然感觉到痛苦， walaupun keegoisan kami tidak bisa terima, 虽然我们的心不能接受， tetapi Tuhan, kalau Engkau mau, Engkau akan tolong kami punya kerelaan untuk dibentuk oleh 你 Tuhan. 愿意帮助我们，我们也愿意顺服。 Tuhan, tolonglah kami. 主啊，求你帮助我们， Berkatilah firman yang telah diberitakan. 求你赐福传开的信息， Berkatilah jemaatmu yang telah mendengarkan 求 firman-Mu. 你赐福已经聆听的每一个信徒， Dengar doa kami Bapa, 垂听我们的祷告， dalam nama Tuhan Yesus 奉靠 Kristus. 耶稣基督圣名， Amin. 阿门。 Saudara, kini tiba saatnya bagi kita untuk berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. 接下来我们要举行奉献， Kita akan pujikan Bapa Surgawi Memeliharaku. 我们来唱天父必看顾我。 Kepadanya yang aku berharap, di darat atau laut yang gelap, setiap saat ku berharap Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, ngarai atau lautan menderu, ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa Surgawi memeliharaku. Ye ting mei kui, 天父尚且看顾，天空飞鸟它也只会读。我们主爱恩感丰富，既被天父必常看顾保护。我心高主，神之主看顾我。 我在荒山，我在泥海广博，住在红原，使我安稳。既被天父必常看顾保护。Kita berdoa. 我们祷告， Bersyukur padamu ya Bapa, jika sekali lagi Tuhan berikan kesempatan kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu. 天父，我们感谢你，让我们可以学习你的话， Bantulah kami untuk kami bisa hidup benar sesuai dengan firman yang telah kami baca dan renungkan. 塑造我们，让我们可以遵行你的话， Tolong kami agar kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman itu dalam kehidupan kami sehari-hari. 帮助我们在每一天的生活中可以实践你的话。 Kami juga bersyukur untuk kesempatan kami boleh memberikan persembahan. 感谢你，让我们与聚会奉献。 Kiranya Tuhan berkenan untuk sucikan dan kuduskan agar semuanya dapat dikelola dengan baik untuk pekerjaan Tuhan di tempat 也 ini. 求你洁净使用在你的圣供上。 Terima kasih ya Bapa. 天父，感谢你， Hai di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus 奉 kami 靠 telah 耶稣基督 berdoa. 圣名祷告， Amin. 阿门。 Jemaat Tuhan, kita akan berdoa untuk konten kreator di Indonesia. 我们要为几样事情祷告， Doakan juga untuk Lembaga Alkitab Indonesia. 为着印尼的圣经公会祷告， Doakan untuk pembinaan dari sinode. 为着聚会
的这个培训事工祷告。 Mari kita berdoa 我 bersama. 们一起来祷告。 Bapa kami dalam surga, kami bersyukur saat ini bisa berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, yang pertama kami berdoa untuk konten kreator di Indonesia. Dengan banyaknya munculnya media sosial, komputer, website, sehingga ya Tuhan banyak orang dengan memiliki HP minimal, ditambah dengan tablet, ditambah dengan komputer, ditambah dengan wifi, orang-orang bisa melihat segala macam. Tetapi Bapa, Engkau tolong berkenaan dengan konten kreator di Indonesia. Kiranya Tuhan pimpin para kreator-kreator agar bisa menjalankan tugasnya dengan baik, bukan sekedar untuk mencari nafkah, mencari uang, tetapi juga melaksanakannya dengan tanggung jawab, yaitu mengerjakan pembinaan dan menegaskan pentingnya etika kehidupan dalam bermasyarakat, sehingga konten kreator di Indonesia akan betul-betul menjadi panutan ya Tuhan dibandingkan dengan negara-negara lain. Kau sertai ya Tuhan supaya para konten kreator melakukan tugasnya dengan tanggung jawab, apalagi orang-orang percaya di dalamnya. Yang mau berdoa menyerahkan juga untuk Lembaga Alkitab Indonesia. Mari Engkau sertai dan pimpin Bapa, lembaga yang khusus menerjemahkan Alkitab di Indonesia ini, bukan hanya dalam bahasa Indonesia, tapi juga dalam bahasa-bahasa daerah yang ada. Kau berikan kepada LAI, khususnya penerjemah-penerjemah Alkitab, hikmat bijaksana ya Bapa, untuk menerjemah Alkitab sesuai dengan kebenaran firman, sesuai dengan naskah Alkitab, bahasa Ibrani, bahasa Arami, dan bahasa Yunani, yang betul-betul bertanggung jawab ya Tuhan. Sehingga dengan demikian isi firman Tuhan yang diterjemahkan tidak menyimpang dari makna yang sesungguhnya. Terima kasih ya Bapak, Kau sertai LAI dalam menjalankan visi dan misi untuk mencetak dan membagikan Alkitab kepada semua orang di Indonesia ini. Kami mau berdoa menyerahkan juga untuk majelis dan staf pembinaan Sinode GKY. Kau juga pimpin mereka Tuhan dalam menjalankan pembinaan kepada warga gereja khususnya GKY, agar dengan demikian mereka pembinaan rohani iman bagi jemaat GKY bisa terwujud dengan baik. Terima kasih ya Bapak, Engkau mendengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat datang, selamat beribadah kepada kita semua, khususnya jemaat yang baru. Jikalau ada jemaat yang baru, sudi kiranya saudara memperkenalkan diri. Ada? 我们这边欢迎新来的朋友们，有吗？请你们站立，介绍自己。 Bersyukur pada Tuhan, saudara, biarlah kita boleh bersama-sama setia beribadah kepada 我 Tuhan. 们感谢上帝的保守，让我们可以忠心参加教会的敬拜。 Seperti biasa, kebaktian doa setiap hari Rabu malam. 每个拜三晚上的祷告会仍然进行， Harap kita semua bisa terlibat bersama-sama, berdoa bersama-sama. 鼓励所有的信徒都愿意参加。 Warta berikutnya, saudara, ada kebaktian pemberkatan nikah. 接下来呢，我们有这个婚仪的报告。 Saudara Harun dan saudari Catherine akan diberkati hari Sabtu 18 Februari jam setengah 11 pagi di gereja kita. 哈伦弟兄还有 Catherine 姐妹将在2月18号早上10点半在这里举行婚礼。 Ini adalah anggota GKI Singapura yang meminjam tempat di gereja kita. 这是新加坡的这个教会信徒借用我们的教会行婚礼。 Akan dilayani oleh pendeta Riko Tan. 那么由Riko Tan牧师来带领。 Kemudian yang kedua, saudara Wianto dan juga saudari Mayawati hari Sabtu 25 Februari jam 11 siang. 接着呢是维安多和玛雅瓦蒂弟兄姐妹，在2月25号
早上11点也在这里举行婚礼。 Ini akan dilayani oleh gereja kita dan saya yang akan melaksanakan ibadah pemberkatan nikah. 这是我们教会的会友由我自己来主持。 Khususnya untuk Saudara Wianto dan Saudari Maya, jikalau ada keberatan silakan menuliskan surat kepada gereja. 若是你们对维安道弟兄和麦亚瓦蒂姐妹有什么异议，你们可以用书信跟教会联系。 Kemudian saudara yang terakhir ada ceramah khusus hari Jumat 10 Februari jam 7 malam sampai jam 9 malam mengenai divorce and remarriage. 另外呢，2月10号我们在这里有关于婚姻家庭的讲座，题目是离婚还有重婚。 Pendeta Yohanes Adri Hartopo yang akan menyampaikan ceramah ini. 由 Yohanes Adri 牧师来主持。 Silakan saudara yang mau ikut ceramah ini, seminar ini, diharapkan bisa mendaftar untuk mendapatkan link nantinya. 凡是要参加这个讲座的，请你们报名，让你们拿到这个联络。 Ini topik yang sangat bagus 这是个很好的主题， dan mungkin juga sekaligus topik yang update sekali. 也是一个非常新鲜的问题。 Banyak orang Kristen berpikiran bagaimana dengan mereka yang bercerai, apakah bisa menikah lagi. 那么很多基督徒想到那些离婚的人是否可以再婚？ Silakan saudara mengikuti seminar ceramah ini. 请大家欢迎来参加这个讲座。 Demikian warta kita. 这是我们今天的会务报告。 Mari kita berdiri mengembalikan kemuliaan bagi Tuhan dengan doksologi. 请大家一同站立，我们把荣耀归还给上帝。 Pujilah Bapa Putri, pujilah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh, selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hidupmu kepadanya dan teladanilah Tuhan Yesus Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Sesungguhnya cinta kasih yang kekal dari Allah Bapa di surga, anugerah yang berlimpah-limpah di dalam Tuhan Yesus Kristus, penyertaan pertolongan, kuasa dan urapan yang tak terhingga dari Allah Roh Kudus, memimpin kehidupan saudara sekalian untuk meneladani Tuhan Yesus Kristus. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali, doa teduh 请坐 kebaktian selesai. 默祷散会。